Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 5. Hari ini kita ingin belajar tentang unit 1 Institusi Raja Payung Negara, iaitu perubahan pada institusi raja. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 8 hingga 9. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Baik murid-murid, mari kita perhatikan perubahan yang berlaku pada zaman Kerajaan Melayu awal, zaman penjajahan British, zaman pendudukan Jepun dan zaman selepas merdeka hingga kini. Pada zaman Kerajaan Melayu awal, Raja atau Sultan merupakan ketua bagi negeri Baginda. Baginda mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ni bermaksud berkuasa dalam semua hal seperti pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik. Baginda dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Pada zaman penjajahan British, Raja atau Sultan masih lagi merupakan ketua bagi negeri Baginda. Tetapi, perubahan yang berlaku, kuasa Baginda semakin berkurangan. Baginda tidak lagi berkuasa mutlak. Baginda merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Pada zaman pendudukan Jepun, Raja atau Sultan juga masih lagi menjadi ketua negeri atau kerajaan. Tetapi, Baginda tidak mempunyai kuasa mutlak. Baginda juga merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Tetapi, apabila zaman selepas merdeka, sistem raja berperlembagaan dan institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan. Mari kita lihat apakah perubahan yang berlaku pada zaman selepas merdeka hingga kini. Baik murid-murid, cuba perhatikan perubahan yang berlaku pada zaman Kerajaan Melayu awal, zaman penjajahan British, zaman pendudukan Jepun dan zaman selepas merdeka hingga kini. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal hinggalah kini, ketua negeri atau kerajaan masih lagi Raja atau Sultan. Pada zaman selepas merdeka, ketua negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua bagi negeri ialah Raja atau Sultan. Kuasa Sultan pada zaman Kerajaan Melayu awal ialah kuasa mutlak. Tetapi, apabila kedatangan penjajahan British dan pendudukan Jepun, kuasa Sultan atau Raja semakin berkurangan. Baginda tidak lagi berkuasa mutlak. Tetapi, pada zaman selepas kemerdekaan,
kuasa raja atau sultan adalah tertakluk kepada perlembagaan negeri bagi negeri dan perlembagaan Malaysia bagi yang di-Pertuan Agong. Bagi pentadbiran, pada zaman Kerajaan Melayu awal, para pembesar membantu raja atau sultan bagi pentadbiran kerajaan. Tetapi pada zaman penjajahan British, penasihat British telah menguruskan hal pentadbiran negeri. Begitu juga pada zaman pendudukan Jepun. Governor Jepun menguruskan hal pentadbiran negeri-negeri Melayu. Selepas kemerdekaan, hal negara kita, pentadbiran negara kita diurus oleh Perdana Menteri iaitu sebagai ketua pentadbiran dan dibantu oleh jemaah menteri. Bagi negeri pula diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Apakah bidang tugas yang di-Pertuan Agong selepas kemerdekaan? Mari kita lihat dengan lebih jelas pada paparan yang seterusnya. Inilah tugas-tugas yang di-Pertuan Agong. Ada 11 tugas yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Sekian dahulu daripada saya. Bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.